Ya, Alhamdulillah kita sudah pun berada di segmen pembangunan masyarakat ini yang kita nanti-nantikan berkenaan dengan puasa bukan alasan, membina diri, keluarga dan masyarakat. Jadi penting untuk kita ni membuat kefahaman awal ya berkenaan dengan tajuk yang kita bawakan pada kali ini, memandangkan kita akan memulakan ibadah puasa esok iaitu 19 Februari 2026 pada hari Khamis. Jadi pastinya kita ingin membuat persiapan dan juga persediaan banyak ilmu yang perlu kita ni terapkan dalam diri kita ni menjelang bulan puasa yang akan kita ni sama-sama apa yang kita ni menyambut ya kedatangan bulan Ramadan insya-Allah esok. Jadi banyak aspek penting yang perlu kita ni ambil perhatian, terutama sekali diri kita ni, masyarakat dan juga keluarga. Dan alhamdulillah yang akan menyentuh mengenai dengan tajuk kita pada hari ini iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Syukri bin Sulaiman, Pegawai Pembangunan Masyarakat sudah pun berada ya di Rampai Pagi pada hari ini. Assalamualaikum Tuan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi kembali. Alhamdulillah. Jadi apa khabar Tuan pada pagi ini? Alhamdulillah, kurangan sajalah musim batuk damam rasanya. Dipikirnya puasa lah. Bukan alasan Tuan, bukan alasan. Tajuk kita tadi berkaitan ni. Belum lagi puasa ni. Tapi kita akan menyentuh maklum sajalah kalau anak-anak ni kebiasaannya mahirah dan juga Tuan ya. Ada saja alasan bis dia. Katakanlah lai buat ani kerja rumah, lai sudah ni puasa lamah badankunya. Itu untuk kanak-kanak. Tapi yang nyatanya sebenarnya orang dewasa ini juga sebagai pekerja, sebagai mungkin juga ahli keluarga dan sebagainya, tanggungjawab mereka ini rasanya menjadi satu alasan bagi mereka. Jadi mungkin kita serahkan bersama dengan Tuan Muhammad Syukri mengongsikan tajuk kita ni. Puasa tu bukan alasan, membina diri, keluarga dan masyarakat. Okey. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah kita ni sudah berada di tengahan bulan Februari ya. Seperti mana Puan Mahirah sebutkan tadi, esok kita ni akan mula berpuasa menyambut bulan Ramadan yang penuh makna. Bulan ini juga istimewa kerana kita ni akan menyambut Hari Kebangsaan Brunei Darussalam yang ke-42 pada tanggal 23 Februari nanti. Oleh itu, pada pagi ini kita akan melihat dari sudut pembangunan masyarakat. Bagaimana bulan Ramadan dan sebutan Hari Kebangsaan ini dapat menjadi pemangkin dalam membentuk masyarakat yang lebih berdisiplin, prihatin dan bertanggungjawab. Selalunya, kalau kita ni menyebut tentang puasa ni, otomatik kita ni akan mengaitkannya dengan menahan lapar, dahaga, memperbanyakkan ibadah. Namun, sepanjang kita ni berpuasa tu, ia juga boleh dianggap sebagai satu latihan sosial seharian yang melatih kita ni untuk bersabar, mengawal diri dan menanam rasa empati terhadap orang lain, khususnya mereka yang kurang bernasib baik. Betul. Nilai-nilai ini amat penting dalam kehidupan seharian kita ni, sama ada sebagai belia yang bakal mencorakkan masa depan negara, sebagai ahli keluarga yang menjadi tonggak rumah tangga, maupun sebagai ahli masyarakat yang saling memerlukan antara satu sama lain. Jika nilai kesabaran, disiplin dan empati ini benar-benar kita ni hayati, ia bukan sahaja menguatkan peribadi individu, malah turut menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmoni dan bersatu padu, selaras dengan semangat kebangsaan yang kita ni raikan pada tahun ini. Ya, Alhamdulillah. Jadi itu sedikit pengenalan berkenaan dengan tajuk kita ni, puasa bukan alasan, ia membina diri, keluarga dan juga masyarakat. Jadi Alhamdulillah sedikit pengenalan tadi. Jadi mungkin untuk lebih lanjut lagi, memang kita ni ada konteks-konteks tertentu yang mungkin dapat dikongsikan kalau mengikut daripada tajuk kita. Ini juga merujuk kepada individu, diri sendiri dan juga keluarga dan masyarakat memainkan peranan untuk sama-samanya kita ni menghayati bulan Ramadan. Jadi mungkin dari konteks yang lain dapat dikongsikan Tuan, silakan. Okey, di antaranya untuk pagi ini saya akan mengambil individu dari konteks belia. Jadi kita mulakan dengan golongan belia. Bagi para belia, puasa bukan alasan untuk kata kurang berdisiplin ataupun kurang produktif. Sebaliknya, bulan puasa ini boleh menjadi peluang untuk melatih pengurusan masa dengan lebih baik, mengawal emosi ketika berhadapan tekanan stres, dan menjadi lebih beradab khususnya di laman media sosial kerana para belia hari ini sangat berpengaruh
sikap, cara bercakap dan interaksi belia boleh mempengaruhi rakan-rakan lain. Jika belia mampu menunjukkan contoh yang baik seperti sabar, bertimbang rasa dan bertanggungjawab, ini secara tidak langsung menyumbang kepada keharmonian masyarakat. Jadi dengan ini jika kita dapat melihat bagaimana penghayatan nilai bulan Ramadan oleh belia bukan saja memperkukuh peribadi individu, malah memberi impak positif kepada masyarakat dan negara secara keseluruhannya. Baik, itu mengenai dengan seorang individu ataupun seorang belia berkenaan. Kalau dilihat juga biasanya kalau di bulan Ramadan ini Tuan, ia berkaitan dengan kekeluargaan. Betul. Jadi dalam keluarga itu pula mungkin ada ya dalam konteks untuk kita ni membina jati diri dalam kekeluargaan berkenaan. Ya. So kalau dalam konteks keluarga, bulan puasa boleh menjadi ruang untuk memperbaiki hubungan antara ahli keluarga. Contohnya, kita ni semua maklum bahawa apabila bulan puasa ni mudah penat dan lapar. Jadi emosi kita ni mudahnya orang trigger, diuji. Jadi di sinilah pentingnya dapat disangir. Di sinilah pentingnya sikap saling memahami, bertolak ansur dan berkongsi tanggungjawab di rumah. Sebagai contoh, ibu bapa memainkan peranan penting untuk anak-anaknya. Cara kita ni bercakap, menyelesaikan masalah dan melayan ahli keluarga lain menjadi pembelajaran tidak langsung kepada generasi muda anak-anak. Dengan penghayatan nilai ini dalam keluarga, bulan Ramadan menjadi platform untuk memperkukuh hubungan kekeluargaan serta membentuk generasi yang lebih sabar, bertanggungjawab dan prihatin. Ya, alhamdulillah. Jadi itu menurut daripada konteks keluarga. Jadi memang penting ya. Kita ni dalam konteks keluarga ni, apatah lagi kalau di bulan Ramadan ini ia ada menyediakan ruang dan juga peluang ya untuk mempereratkan hubungan kekeluargaan. Kalau kita melihat melalui beribadah bersama. Contoh saja di mungkin semasa sembahyang sunat tarawih dan juga waktu bersungkai. Jadi itulah sekurang-kurangnya kita ni ibu bapa juga memainkan peranan ya untuk memberikan contoh teladan seperti yang telah pun dikongsikan oleh Tuan Muhammad Syukri. Jadi banyak lagi persoalan yang akan kita kongsikan selepas ini, tapi kita ingin berehat seketika. Jangan ke mana, ada Auda kembali selepas ini. Selamat menyambut bulan Ramadan. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Salam Ramadan. Semoga amalan puasa kami diterima Dan kehidupan kita diberkati. Selamat berpuasa. Semoga Ramadan ini kita menjadi lebih bersabar dan bersyukur. Selamat menyambut bulan Ramadan. Semoga kita dipermudahkan dalam menunaikan ibadah puasa. Selamat menyambut bulan Ramadan. Semoga amal ibadah tadi diterima. Amin. Selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa. Baik, tidak terasa ya kita berada di ambang bulan puasa ya, bulan Ramadan. Semoga kita ni akan lebih lagi mempersiapkan diri kita ni bila berada di bulan Ramadan berkenaan. Jadi teruskan bersama kami ya di Rapat Pagi kerana untuk segmen kali ini menyentuh tentang puasa bukan alasan membina diri, keluarga dan juga masyarakat. Betul. Tadi Tuan ada menyentuh mengenai dengan konteks belia, bagaimana dan juga konteks keluarga, bagaimana pula dengan konteks komuniti bagi ataupun masyarakat dan berkaitan juga dengan hari kebangsaan kita. Tadi dari konteks belia dan keluarga, jadi dari konteks masyarakat pula bulan puasa mengajar kita ni untuk lebih peka terhadap orang sekeliling. Contoh mudah yang boleh diamalkan termasuk bersabar ketika di jalan raya sewaktu kita ni memandu. Tambahan lagi cuaca panasan ni dengan keadaan trafik. Memang emosi ni kadang-kadang driving juga. Tidak bertindak kasar di tempat awam, especially kalau tani turun ke mana-mana bazar Ramadan apa tu, kawasan sesak apa.
Anda dapat disagir tadi macam Muhammad cakap tadi. Dan mengelakkan pembaziran makanan, menghulurkan bantuan kecil kepada jiran ataupun mereka memerlukan. Jadi pembangunan masyarakat bukan hanya tentang projek besar, tetapi bermula dengan sikap seharian yang membentuk suasana harmoni dalam komuniti. Dengan penghayatan nilai puasa pada peringkat individu, keluarga dan komuniti, ia akan memperkukuh asas masyarakat yang berdisiplin, prihatin dan bertanggungjawab, sejajar dengan semangat Hari Kebangsaan yang kita niraikan. Jadi menjelang Hari Kebangsaan Brunei Darussalam yang ke-42 dengan bertemakan bersatu mencapai cita negara, semangat perpaduan, keazaman dan kesepakatan rakyat serta kepimpinan negara dalam menghadapi cabaran semasa menuju wawasan Brunei 2035 sangat relevan. Betul. Nilai-nilai ini selari dengan semangat cinta kepada negara. Jadi menjadi rakyat yang baik bukan hanya ditunjukkan semasa sambutan sahaja, tapi melalui amalan harian seperti menjaga adab, mematuhi peraturan dan menghormati sesama masyarakat. Jadi apabila masyarakat hidup dengan saling menghormati, bertanggungjawab, negara akan terus kekal aman, sejahtera dan bersatu padu. Ya, alhamdulillah. Jadi itu yang telah pun kita dapat kongsikan bersama dari konteks masyarakat dan juga Hari Kebangsaan. Alhamdulillah ya, kita pun rasa gembira kerana kita dapat merasai keistimewaan untuk sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan untuk tahun ini yang ke-42 yang mana jatuh di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Jadi dapat kita ni sama-sama menghayati dan juga nilai-nilai Ramadan tersebut dengan disiplin, kesederhanaan dan juga perpaduan saling menghormati. Jadi ini sekurang-kurangnya dapat membentuk pendekatan sambutan Hari Kebangsaan yang lebih berhemahnya kita ni. Baik, kita ada lagi beberapa soalan yang ingin kita kongsikan kepada Tuan Muhammad Syukri ya. Berkenaan dengan persepsi mengenai dengan puasa, ini kadang-kadang ada yang mengatakan ya, apa yang kita ni berpuasa tu menyebabkan seseorang itu kurang produktif katanya. Jadi kita ni ataupun kurang bersemangat. Yang masih lagi wujud ya perspektif ini dalam kalangan masyarakat sebahagiannya lah. Jadi apakah antara faktor-faktor yang mungkin dapat dikongsikan bagaimana cara mengatasi daripada orang-orang kita ni berfikiran berkenaan dengan persepsi tersebut? Ini persepsi orang alasan berpuasa ni menjadi kurang produktif, ia tertaluk kepada individu itu masing-masing lah. Jadi ada individu macam yang jenis very proaktif, jadi orang puasa dan puasa sama saja. Sama juga macam yang setengah individu yang macamnya orang beralasanlah berpuasa itu ini. Sebenarnya barang itu tidak ada. Betul. Perkara ni orang tahun-tahun memang tani buat, kan? Kerja harian tani sama, mana bertambah, tidak berkurang. Betul. Jadi itu semua persepsi sajalah. Persepsi setiap individu. Ya, jadi memang kita sedia maklumlah ya. Mungkin di bulan Ramadan ini bukan sekadarnya kita ni menahan lapar dan juga dahaga, dan pastinya dari segi kawalan emosi ya, dan juga disiplin diri seperti yang telah pun dikongsikan sebentar tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitulah ya, dalam kita berada di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, setiap tahun kita ni bertemunya, alhamdulillah kita bersyukur. Namun menjadi tanda tanya kepada kita ni, adakah kita gunakan sebaik mungkin peluang berkenaannya. Tambahan lagi dengan adanya di negara Brunei Darussalam ini kita diberikan kelonggaran terutama sekali bagi mereka yang bertugas di sektor awam, mereka dipendekkan waktu untuk bertugas dan sebagainya. Tapi ramai juga antara kita ni yang tanyakanlah kepada diri kita ni, jangan menyalahkan orang lain tapi tanyakan kepada diri kita ni, adakah kita ni lebih produktif semasa diberikan waktu tersebut. Betul. Ataupun semakin kita ni semakin kita ni membazirkan waktu tersebut dengan perkara-perkara yang tidak kita ni indah bergunalah ya. Kalau di hari biasa bagi kita ni yang membuatkan kita ni payah pukul 9 sekarang, lapar perutku, pukul 10 sekarang, minum dulu, dan waktu itu seterusnya. Tapi kalau di bulan puasa, tidak ada minum, tidak ada makan. Anak-anak pun lebih mudah untuk kita ni mengambil orang balik sekolah. Jadi apakah alasan kita ni? Jadi menjadi satu tanya-tanya ataupun menjadi satu fakta dari tajuk berkenaan, puasa itu bukanlah alasan berkenaan. Jadi itu mungkin ada lagi kupasan yang boleh lagi kita ni huraikan agar sama-samalah untuk kita ni memberikan fahaman kepada diri sendiri.
Jadi mungkin kita ni boleh tanyakan diri kita ni sendirilah. Apakah satu perubahan kecil yang boleh kita ni lakukan sepanjang bulan puasa ni untuk menjadi masyarakat yang lebih baik? Pada pendapat saya lah, mungkin dengan menjadi lebih bersabar, lebih prihatin atau lebih bertimbang rasa kepada orang lain. Seperti yang Muammar sebutkan tadi, macam kalau hari biasa pukul 9 ada minum, ada makan. Tapi kalau di bulan puasa, waktu kerjaan itu sudah dipendekkan. Dan mana ada lagi orang rehat makan, minum apa. Jadi kita ni boleh fokus sebenarnya sepanjang waktu pendek itu untuk bekerja. Which is indakan terasalah waktu itu berlalu. Jadi dengan mempraktikkan perubahan kecil ini, kita ni bukan saja memperkukuh diri sendiri, malah turut menyumbang kepada keharmonian keluarga, masyarakat dan negara. Alhamdulillah, ya. Jadi sebenarnya saya tertarik dengan apa yang kita ni yang dikongsikan mengenai dengan dari konteks belia. Jadi memang kita akan mulakan dengan golongan belia kerana seperti telah dinyatakan, bagi belia puasa ni bukan alasan untuk mereka kurang berdisiplin dan juga kurang produktif. Kalau bercakap dengan anak-anak muda dan juga golongan belia, terutama sekali remaja ni tuan, remaja ni kan biasanya mereka ini adalah yang kita ni daripada fasa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Jadi memang pembentukan anik mungkin pada ketika umur ini mereka dalam proses membina identiti masing-masing. Kadang-kadang ialah untuk membentuk ataupun kita ni memberikan nilai jati diri tentang disiplin ni. Mungkin kalau daripada tuan sendiri dapat mengongsikan apakah antara tanggungjawab daripada para ibu bapa untuk memastikan mereka ini memahami puasa ni bukannya satu alasan. Jadi membuktikan itu adalah apa yang kita lihat sebagai kematangan diri. Jadi kalau daripada tuan sendiri mungkin mengulas lebih lanjutlah berkenaan dengan anak muda ni. Bagi golongan anak muda, golongan belia lah yang barunya orang di fasa-fasa orang ni membesar, adanya orang fasa orang ni start untuk rebel lah, baru kan memberontak orang. Tapi alhamdulillah kalau di negara Bunda Salam memang peranan ibu bapa utamalah dalam mendidik anak-anak. Tapi anak-anak generasi muda ini pun ada diberikan didikan di sekolah-sekolah, didikan dari kecil, sekolah agama, sekolah Melayu apa tu kan. Jadi perkara ni tidaklah menjadi satu permasalahan di negara kita, alhamdulillah lah. Yang mana memang lumrah tani anang budaya tani sudah. Enggaknya kadang-kadang permasalahan ini timbul kalau ada dari segi salah pergaulan. Dan juga kalau disebabkan berkenaan alasan untuk kita ni berada di bulan Ramadan ini juga ada baiknya ialah untuk kita ni menimba lagi ilmu untuk menambah lagi kelompok kawan-kawan yang lebih baik. Dan baru-baru ini juga saya ada melihat di beberapa kawasan ataupun ada juga di media sosial ni tuan. Ini pengongsian lah je Mahira dan tuan ya. Di mana belia-belia kita ni mereka pada ketika ini India dapat duduk teranah. Ia satu perkara yang baiklah Dia dapat duduk teranah. Mereka mahu melakukan sesuatu perkara yang memberikan kebaikan kepada masyarakat. Antaranya baru-baru ini ada yang menyediakan tempat untuk menginfak barang-barangan. Kedai-kedai rezeki pun ada je menyediakan barangan tersebut kepada sesiapa yang mahu untuk menyumbangkan sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Boleh membeli barang ataupun boleh tidaklah menyumbang wang lah tapi lebih kepada barangan-barangan keperluan bagi macam mereka. Makanan, baju-bajuan orang menyuci baju dan sebagainya. Jadi ini satu impak yang lebih besar kepada diri kita ni. Malah juga mengenai dengan aktiviti-aktiviti keagamaan di bulan Ramadan. Tuan mungkin pernah ada juga mengikuti ataupun ada belia-belia yang kian aktif pada ketika ini, mungkin dapat dikongsikan tuan. Kalau di bulan Ramadan alhamdulillah memang bulan paling sibuk tapi meriah lah. Banyak persatuan-persatuan, golongan-golongan belia memang akan mengadakan banyak bermacam-macam aktiviti lah. Aktiviti amal, aktiviti menghulurkan bantuan segala apa itu ini. Jadi memang pihak
saya akan selalu bekerjasamalah dengan mereka ni dalam menghulurkan apa jua keperluan ataupun untuk membantu dalam menjalankan kegiatan-kegiatan mereka ni, contoh menghulurkan kepada mereka-mereka yang dikenal pasti untuk dihulurkan bantuan, menerima segala infak segala apa. Baik, daripada pembangunan masyarakat sendiri, mungkin ada aktiviti yang ataupun kegiatan yang akan dilakukan Tuan di bulan Ramadan ini, dan bagaimana untuk orang ramai mengetahui agar dapat mengikuti juga aktiviti tersebut? Pada kelazimannya ianya akan dikongsikan melalui laman sosial ataupun daripada channel-channel rasmilah untuk mempelawak jika ada kegiatan-kegiatan dan jika ada orang ramai yang berminat untuk ikut serta lah Tuan. Betul. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau kita alhamdulillah kalau kita melihat ya di negara kita ni memang di bulan Ramadan ini kesihatan fizikal dan juga mental juga memainkan peranan penting, terutama sekali bagi penjawat-penjawat awam, bagi mereka yang bekerja, kerana mereka telah pun diberikan waktu yang fleksibel seperti yang dinyatakan tadi oleh Muammar, kelonggaran masa bertugas. Jadi sekurang-kurangnya ini dapat menjaga mental, dapat menggunakan masa yang lebih produktif ya semasa di bulan Ramadan ini. Jadi dengan kelebihan ini di semasa bulan Ramadan tidak ada alasan lah untuk tidak produktif tuan. Jadi mungkin ianya memerlukan juga kesabaran dalam kita ni sama-sama menghayati di bulan Ramadan ini. Baik, untuk akhirnya tuan, secara kita ni untuk rumusan tajuk kita pada pagi ini, puasa bukan alasan, membina diri, keluarga dan juga masyarakat. Mungkin dapat dikongsikan kesimpulannya tuan, silakan. Terima kasih. Jadi untuk kesimpulannya lah saja, puasa bukan alasan untuk kita ni mengurangkan tanggungjawab sosial. Sebaliknya ia adalah peluang untuk memperkukuh nilai-nilai positif dalam diri, keluarga dan masyarakat. Jadi sama-sama kita ni manfaatkan bulan puasa ni, bulan Ramadan ni untuk membina masyarakat yang lebih harmoni dan berdaya tahan. Jadi perubahan besar dalam masyarakat selalunya bermula dengan perubahan kecil dalam diri kita ni sendiri. Baik, itulah ya pengisian mengenai dengan pembangunan masyarakat kita pada pagi ini. Puasa bukan alasan, membina diri, keluarga dan juga masyarakat. Kita berikan ataupun ucapkan ribuan terima kasih kepada narasumber kita, iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Syukri bin Sulaiman, Pegawai Pembangunan Masyarakat. Terima kasih sekali lagi Tuan. InsyaAllah jika ada lain kesempatan kita bersua lagi ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.